kepada kami pada hari terakhir bulan Syakban. Macam ni hari terakhir lah bulan Syakban. Wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang pada itu terdapat satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah SWT telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari bertarawih sebagai satu amalan sunat. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan lain. Bulan itu adalah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran adalah syurga. Bulan itu adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka. Dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya. Para sahabat radhiyallahu anhum lalu berkata, bukanlah setiap orang daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar atau seteguk air ataupun sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Bulan itu adalah satu bulan yang bahagian awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan keampunan dan akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya atau pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Perbanyakkanlah pada bulan itu 4 perkara, 2 perkara yang dengannya kamu dapat meredakan Tuhan kamu dan 2 perkara lagi yang tidak boleh tidak kamu perlukan. Ada pun 2 perkara yang kamu dapat meredakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, yakni ucapan la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar daripadanya. Manakala 2 perkara yang tidak boleh tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah SWT dan meminta perlindungan daripada api neraka. Sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah. Terima kasih perkongsian actually dari hadis ya, sebuah dipetik ya. Ya, Yume betul ya? Ya, betul. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah 94 minit. Saya rasa saya mulakanlah. Saya MC pada malam ini, Rohaiza binti Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam semua. Ya. Waalaikumsalam. Malam. Semuanya hantar-hantar saka jadi kita tak nampak muka. Astaghfirullahalazim Nak bulan puasa ni semua dah diikat betul tak? So alhamdulillah malam ini semua dapat join kita punya ad hoc sebenarnya ni So sebab kita kata penceramah kita kata on, kita pun on. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyaklah Yomi sebab sudi sharing dengan kami pada malam ataupun menjelang Ramadan ni kan. So siapa yang ada on suara tu minta mute kan sekejap lah. Gitu. So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita nak adu-alukan lah yang dihormati semua yang malam ini. Kita ada nampak klien kat sini. Kalau boleh mute, kita mutekan dulu ataupun saya mute all nanti boleh unmute sendirilah. Okay? Alright. So, yang berbahagia kita ada nampak lah kita punya adik-beradik Great Work, para klien semua yang dihormati Profesor Dr. Muhammad Azmi bin Ahmad dan juga sidang hadirin yang sudi hadir pada malam ini So serangkap pantun sebelum kita nak mula ni. Mari makan sirih puan, sirih dipetik di tasik Cini. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Menjadi penyeri majlis pada malam ini. Kak Yung kalau dengan pantun tak boleh lah
memang ada pantun. Wajib kan kita orang Melayu. Pantun tu memang kita punya penyedap lah bicara. Baiklah. So tanpa saya membuang masa, kita hendak memberkati majlis pada malam ini. Kita punya tukang baca doa lah. Kita nak minta jemput suami Kak Yung sendiri Saudara Azrai untuk memimpin bacaan doa. So pertama kali lah boleh nampak dia baca doa dalam ruangan Zoom. Susah nak tengok dia ada join Kak Yung punya majlis. Tapi malam ni dia nak join, Alhamdulillah. Okey, dijemput Saudara Azrai untuk memimpin bacaan doa. Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu pemeliharaan dan keamanan dalam memasuki bulan Ramadan yang bakal menjelang tidak lama lagi. Bersempena majlis sambutan ketibaan bulan Ramadan kali ini, kami menadah tangan dengan penuh pengharapan dan rendah diri agar kami dikurniakan kesihatan, kekuatan, jiwa tenang dan ketenteraman. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Azam yang tinggi untuk terus berjaya dapat menjalankan tugas sebagai hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami akan kembali kepada-Mu selamanya. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan kepada kami. Dan jadikanlah kematian kami sebagai ketenangan kepada kami dari segala kejahatan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepada-Mu dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami dengan Ramadan yang bakal menjelang tidak lama lagi. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, kekuatan dan kesabaran dalam menempuh dugaan di sepanjang bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Penuh kerahmatan yang penuh keampunan ini nanti. Moga-moga nanti kami berpeluang melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan bagi merebut 1000 ganjaran yang telah Engkau janjikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nak cakap Ustaz belum lagi Ustaz lah. Itu imam saya. Terima kasih Saudara Azrai memimpin bacaan doa kita pada malam ini. Semoga majlis kita pada malam ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak baca pantun lagi satu je. Pantun aja. Okey. Menadah tangan, tanda bersyukur, lafaz bismillah. Kita mohon keampunan Allah Ta'ala lah. Dengan sukacitanya saya memohon Tuan penceramah kita berceramahlah. InsyaAllah. Tapi sebelum tu sedikit saya nak cerita pasal kita punya penceramah yang datang pada malam ini. Jauh daripada mana? Sekejap, saya nak kena unmute kan penceramah kita ni. Okay. Sebab saya dah mute kan semua tadi kan. Tu dia dengar tak suara anak. Bila kita zoom pada rumah ni kan. Baiklah. Sedikit sebanyak latar belakang berkenaan dengan penceramah kita pada malam ini. Nama beliau Muhammad Azmir Ahmad. Dilahirkan di Hospital Kampar, Perak. Orang Perak yuk. Kemudian pada 17 hari bulan 6, 1978. Kiralah umur dia berapa tahun? Umur baru 43. Baru 3. Muda lagi. Alright. So menerima dia di pendidikan awal di Sekolah Menengah Sains Tuan Syekh Sabudin Bukit Mertajam. Kemudian meneruskan pengajian beliau di Universiti Sains Malaysia dan menerima PhD di Universiti Malaya. Kemudian dia semuanya kos dia di bawah kejuruteraan kimia. Ini orang kimia, orang sains. Baik.
Kemudian kerjaya beliau bermula daripada pensyarah, kemudian pensyarah kanan, kemudian sekarang dia telah dinaikkan pangkat ya kepada profesor pada Mei 2018 dan tak silap saya yang terkini banyak sebenarnya yang jawatan yang telah dilantik. Yang terkini beliau adalah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi di USM. Baik. So dia merupakan penilai program sarjana untuk Qatar University. Ramai dah pelajar-pelajar yang telah digraduankan, antaranya 13 pelajar PhD dan 22 pelajar sarjana. Dan akhir sekali beliau ni telah berumah tangga lah. Anak berapa orang? 8 orang cahaya mata. Okey. So terima kasih. Itu sahaja sedikit tentang biodata beliau. Saya segala hormatnya mempersilakan penceramah kita Profesor Dr. Azmir. Silakan Yop, saya panggil dia Yop Terima kasih Ja. Terima kasih Yop Nai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ja dia bagi pantun. Saya kalau nak bagi pangat ni saya bagi teka-teki je. Siapa tahu jawab. Nak jawab tulis kat type pun boleh, nak bagi tahu kat sini pun boleh. Siapa nama Nabi yang pertama sekali Allah jadikan? Allah jadikan secara langsung Nabi tu dan Allah letak dalam syurga. Nabi apa? Boleh jawab? Betul. Great work group dah jawab dah. Nabi Adam. Betul? Apa dia nama Nabi yang dia handsome sangat? Nabi Yusuf. 1/2 kecantikan dunia ni pada dia. Nabi Yusuf alaihissalam. Betul. Nabi Yusuf. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Nabi apa? Yakub. Nabi Yakub. Ya, betul. Orang boleh dapat markah tak ni? Nak dapat markah. Siapa nama ayah Nabi Yakub? Nabi? Ishak. Betul. Nabi Ishak. Siapa nama ayah Nabi Ishak? Nabi? Boleh pakai Google tak? Baik. Spontan je. Ismail. 25 Nabi ya, betul. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kahwin dengan siapa dapat Nabi Ishak? Wanita ni cantik dia 1/3 kecantikan dunia. Sarah. Betul. Din jawab. Alhamdulillah. Siapa lagi nama isteri Nabi Ibrahim yang satu lagi? Hajar. Betul. Siapa dia nama anak Nabi Ibrahim yang hasil perkahwinan dengan Siti Hajar? Ismail. Ya, betul. Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ishak ke daripada keturunan Nabi Ismail? Ismail. Ya, betul. Ya, daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, turun lagi ke bawah sampailah ke Adnan, turun lagi bawah sampai ke Fihir. Fihir itu adalah Quraisy, turun lagi Kilab, bawah Kilab Qusay. Qusay ni dia ada 3 orang anak, 3 Abdul. Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar. Piramli ambil 3 Abdul tu daripada sinilah. 3 Abdul. Daripada Abdul Uzza tu, cucu dia Khadijah. Daripada Abdul Manaf, cicitnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni kahwin dengan makcik sepupu dia, Siti Khadijah. Jadi keluarga Quraisy juga. Siapa dia Nabi yang Allah bagi mukjizat pada dia daripada batu yang pejal keluar unta yang hidup? Nabi? Dia sombong sangat kaum dia. Kaum dia bagi tahu kami daripada batu pejal boleh jadi binaan bangunan yang Nabi Saleh. Nabi Saleh. Saleh menjawab Saleh. Alhamdulillah betul. Okey. Nabi apa yang Allah hantar kepada satu kaum yang lelaki dia suka kahwin dengan lelaki, perempuan dia suka kahwin dengan perempuan? Nabi Lut. Nabi Lut. Allah terbalikkan kan. Siapa dia nama pakcik Nabi Lut? Ibrahim. Ya, betul, Nabi Ibrahim.
Apa dia nama surah lepas surah Baqarah? Ali Imran. Siapa dia nama anak Imran? Anak dia doa nak dapat anak yang boleh berkhidmat untuk agama dan Baitul Maqdis. Allah bagi juga walaupun umur dah dekat 100 tahun. Tapi anak dia bukan Nabi. Cucu dia Nabi. Maryam. Ya betul, Maryam. Anak Maryam siapa? Isa. Nabi Isa, ya. Jadi Imran ni dia kahwin kakak. Seorang lagi iaitu Nabi 25 ni dia kahwin adik. Nabi tu Nabi Zakaria. apa? Ya betul, Nabi Zakaria. Siapa nama anak Nabi Zakaria? Nabi Yahya. Ya, Nabi-Nabi ni dekat dia punya ni. Nabi yang Allah perintah dia buat bahtera, Nabi apa? Nabi Nuh. Nak jawab Ya, Nabi kita. Nuh. Tepat sekali. Nabi apa yang Allah hantar kepada kaum yang kaum ini badan dia lagi besar pada bapak dia. Dia lagi besar daripada atuk dia. Dia punya besarnya badan dan kuat badan dia boleh cabut pokok besar dengan tangan dia saja. Tak payah nak pakai gergaji ke, nak pakai tak tahulah dia punya training dahsyat. Dia punya sukan dia punya training badan dia menjadi kuat sampai dia cabar Nabi tu kalau betul datang azab datangkanlah daripada Tuhan kamu, dia bagi tahu pada Nabi ni. Nabi apa dihantar untuk kaum yang mempunyai tubuh badan yang kuat? Nabi akhirnya kaum ni Allah binasakan dia, Allah hantar angin puting beliung terbangkan kaum yang sombong ni berpusing dekat langit selama seminggu. Habis pusing seminggu tu jatuh macam jadi apa, macam retas macam retas. Dalam kosong tinggal kulit. Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Saya suka bagi teka-teki sebab nabi-nabi ni kita rindu pada mereka sebab mereka ni orang berjaya. Kita dah banyak dah belajar tentang kehidupan daripada zaman sekolah orang-orang moden zaman sekarang tapi kita jarang nak belajar ataupun jarang dapat peluang dengar orang-orang yang mana Allah letakkan dalam syurga. Sedangkan kita akhirnya nak pergi syurga akhirlah siapa dia 4 orang yang jadi ketua wanita dalam syurga. 4 orang ketua wanita dalam syurga, 4. Kita nak masuk syurga, kita kena kenal lah ketua kan. Jadi insyaAllah malam ni kita boleh dapat kenal. Pertama, Khadijah. Khadijah betul. Kedua, Aisyah. Fatimah. Aisyah tak. Fatimah betul. 2. Aisyah. Khadijah dah jawab, Pak. Rabiatul Adawiyah. Tak. Yang ketiga Asyah, isteri Firaun. Oh, Asia. Yang keempat Maryam, ibu Nabi Isa. Jadi insya-Allah kaum wanita nanti bila sampai dekat syurga, jadi insya-Allah akan dapat jumpa ketua-ketua ni. Asyah dia punya kuat iman dia bila suami dia tahu dia beriman, suami dia gantung dia dan dia telah doa pada Allah supaya dinampakkan mahligai istana dalam syurga dan Allah zahirkan mahligai dalam syurga dan pada masa itulah Firaun mula siat kulit dia macam kita siat lapah masa raya korban kan. Tapi dalam keadaan itu dia dah hati dan roh dia dah sampai ke dalam syurga kan. Allah muliakan dia Asyah. Dia sikit pun tak keluar pada agama kan. Begitu juga Maryam kan, dia satu wanita yang suci, lahirkan Nabi Isa AS dan dia bagi tahu sabar tu indah kan. Orang cakap dia macam-macam, dia serah pada Allah SWT kan. Nabi Zakaria pun heran bila datang tengok tempat ibadat Maryam, buah di musim panas ada pada waktu musim sejuk, buah di musim sejuk ada pada ketika waktu musim panas. Jadi tanya pada Maryam, Nabi Zakaria tanya pada Maryam, macam mana kamu dapat buah ni? Maryam bagi tahu ini semua kurniaan Allah SWT. Daripada situlah Nabi Zakaria mula doa dengan keyakinan yang mana ada daripada Maryam, dia doa, ya Allah kan,
Sebagaimana kau boleh bagi sesuatu tanpa asbab, bagi juga pada aku zuriat. Kalau ikut dia dah tak, dia dengan isteri dia dah tak boleh melahirkan anak dah, tak boleh dapat anak, dah terlalu tua. Tapi kuasa Allah SWT. Jadi itulah kita pun bekerja, kita pun berkeluarga, kita kena sandarkan kita punya apa urusan kita pada Allah SWT. Itu sebab ada semain duha, ada baca Yasin, sebab kita tak ada daya dan upaya kan. Dengan ada bantuan Allah, barulah semua benda ni Allah mudahkan. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Esok kita akan masuk bulan Ramadan insya-Allah maghrib. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat besar nilai di sisi Allah SWT. Semua amalan sunat yang dibuat pada bulan Ramadan, Allah SWT bagi kelebihan ganjaran macam mana ganjaran fardu. Dan amalan fardu, Allah bagi ganjaran 70 kali fardu. Jadi kita kena buat amal sebanyak mungkin. Dan kita kena tinggalkan amalan sia-sia secepat mungkin kan. Sebanyak mungkin kita tinggalkan. Kerana kalau baiknya bulan puasa ni jangan ada masa waktu ketika yang habis sia-sia. Letih semua, letih atau urusan kerja dan juga kita punya ibadat, terus rehat tidur kan. Supaya kita dah ada kekuatan, kita boleh ibadat semula kan. Jangan kita lepas pada tu kita lepak dengan kawan ataupun kita buat benda-benda yang terlalu lama dengan gadget contohnya, rugi. Lebih lama kita dengan Quran bagus. Bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang dalam ni, dalam Zoom ni, habis je Ramadan kali ni tak sempat khatam Quran. Kalau boleh kita kena khatam Quran. Cubalah satu hari kita habiskan 2 juzuk Quran. Kalau kita habiskan 2 juzuk Quran, walaupun ibu-ibu walaupun ada datang uzur, sebab uzur ni dia maksimum dia 14 hari. Tu dia punya fiqh dia. Hari ke-15 dah jadi darah istihadah, dia kena semayang baca Quran. Jadi maksudnya paling kurang dalam bulan Ramadan dia akan dapat 15 hari dalam ibadat. Kalau dia sehari baca 2 juzuk, insya-Allah dia pun akan dapat khatam. Kami ada di surau kami dekat sini tahun lepas 2 tahun lepas, kami kira orang lelaki macam rasa nak bersaing dengan muslimat. Jadi kami pun alhamdulillah lah bulan Ramadan tu pada masa tu dapatlah nak khatam sekali. Kita pun bagi tahu kat muslimat kan. Ahli surau kami dah nak penghujung dah nak habis. Jadi harap-harap ibu-ibu pun cepatlah kan boleh habis. Apa ibu-ibu kaum muslimat bagi tahu pada kami ayah-ayah ni? Mereka kata mereka dah 2 kali nak khatam. Allahu Akbar kan. 2 kali nak khatam. Terkejut kami kan. Ingatkan kami yang lelaki ni berazamlah pertama kali nak mendahului mereka. Rupanya mereka dah mendahului 2 kali ganda. Baguslah bulan puasa ni bulan kita kena bersaing. Kita kena bersaing. Allah SWT hantar Ramadan ni pada tiap-tiap kita kan. Ni datang kepada Azlia, datang kepada Anida, Pak Tin Basha, Pak Tin Bada, pada Mak Tin Mayati, Pak Saleh, Hani, Maimunah, semua ni Fatin, Nur Syafiqah. Allah SWT hantar Ramadan ni kepada kita. Yang hantar Allah Ramadan bersama dia ada 3 beg lah. Dia ada buat 3 beg. Beg pertama adalah rahmat. Beg kedua adalah keampunan. Beg yang ketiga adalah kelepasan daripada api neraka. Jadi bila 10 hari pertama kita dah selesai menjalani bulan Ramadan nanti, Allah SWT akan tanya pada Ramadan. Allah Maha mengetahui. Cuma Allah SWT nak memperkuatkan lagi. Nak bagi tahu penegasan kan. Bagaimana kita menyantuni Ramadan yang datang ke rumah kita. Datang kepada hati, datang kepada jiwa kita. Kalau Ramadan bagi tahu, dia telah bertarawih dengan sempurna, dengan baik. Dia telah bertilawah dengan baik. Dia telah menjalani kehidupan muamalat siang hari, bekerjanya dengan baik. Dia tidak buat perkara sia-sia. Maka insya-Allah Allah SWT akan bagi tahu pada Ramadan, bagi hadiah kepada dia souvenir beg rahmat. Dia akan dapat beg rahmat ni. Jadi menjalanilah hari ke-11 sampai hari ke-20. Allah SWT akan tanya pada hari ke-20 kepada Ramadan yang bertandang pada kita ni, bagaimana kita menjalani kehidupan sepanjang bulan Ramadan. Kita pun Ramadan bagi tahu alhamdulillah sama seperti yang 10 hari pertama, dan dia bertingkatkan lagi. Dia lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Maka Allah SWT akan bagi keampunan. Beg yang kedua adalah beg keampunan kan.
Yang pertama tadi rahmat, yang kedua keampunan. Begitu juga 10 hari ketiga, di penghujungnya Allah SWT tanya Ramadan, bagaimana kamu bertandang kepada hamba-Ku? Ya, Ramadan bagi tahu alhamdulillah dia hamba-Mu telah buat yang terbaik dan lebih baik daripada 20 hari yang awal. Maka Allah SWT hadiahkan perintah Ramadan untuk hadiahkan kepada kita, iaitu satu beg yang akhir, itu pelepasan daripada api neraka. Jadi inilah kita nak usahakan, merasakan bulan Ramadan ni mungkinlah Ramadan kita yang terakhir. Mungkinlah Ramadan kita terakhir, wallahu alam. Dan keadaan inilah bahawa kita rasa nilai masa yang berjalan Ramadan kali ini kita nak buat sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pun setan pun kadang-kadang dia datang juga. Dia kata Ramadan ni sama je macam kamu dulu umur 15, umur 16, umur 17, umur 18, sama je. Tunggulah kan. Daripada pagi tunggu maghrib, buka puasa, habis buka puasa makan, lepas tu tarawih sikit tidur kan. Jadi dia bagi tahu tak ada bezanya Ramadan tahun ni dengan tahun sebelum ni. Sebenarnya tiap-tiap tahun Ramadan ni Allah SWT telah hiaskan kepada tuan-tuan puan-puan, syurga tahun ini dihiaskan jauh lebih cantik daripada syurga tahun lepas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksudnya tiap-tiap Ramadan ni dia berbeza. Kita jangan ikut cakap setan ni. Setan ni memang macam tu. Dia pertama ni, setan ni kerja dia suka meletakkan pada bayangan depan mata kita, dengan kita buat amal agama, kita rugi kita punya keduniaan. Keduniaan kita rugi. Kita pergi jaga semayang, kita punya dunia kita rugi, perniagaan kita rugi. Kita baca Quran, perniagaan kita rugi. Kita bangun malam tahajud, kan, baca Quran, doa, berzikir, waktu malam qiyamul-lail, lebih-lebih lagi bulan puasa ada tarawih, dia akan bagi tahu kamu masa rehat kamu jadi singkat daripada yang dulu. Kamu siang nanti akan letih, akan mengantuk. Ni setan dah ni. Kita jangan dengar cakap dia. Dia memang bijak. Dia kalau boleh dia tak nak manusia ni bawa sebanyak mungkin bekal buat ke akhirat. Bina kehidupan akhirat dia tak nak. Dia bukan boleh dia nak semua orang ikut dia kan. Dia akan buat sebaik mungkin kan untuk melengah-lengahkan. Kadang-kadang kita pun sama semualah. Kadang-kadang kita rasa Zuhur dah masuk dah, 1 suku, 1.5 dah masuk dah. Kan setan ni kata apa? Awal lagi kan, bukannya aku tak bagi hang semayang, bukan tak bagi kamu semayang. Pukul 2 pun boleh semayang. Kita pun sampai pukul 2 dia pun datang lagi. Pukul 2.30 pun boleh semayang. Pukul 2.30 nanti kita nak semayang dia datang lagi. Pukul 3 pun zuhur lagi. Kan pukul 4 pun zuhur lagi. Kadang-kadang terlupa azan asar, zuhur tak semayang kan. Ni kerja setan ni. Dan nak semayang pun dah rakaat terlupa. Tu kerja setan tu. Iblis kan. Jadi kita mau lawan dia. Kita mau dengar, jangan dengar cakap dia. Kadang-kadang dalam amal pun dia akan ganggu kita. Dia akan bagi tahu pada kita. Dia kata, kamu ni tak payahlah semayang. Kamu semayang pun kamu je kan yang bersungguh-sungguh, yang nak sangat semayang. Ni kalau kamu takkan tak belajar agama. Dalam agama ada istilah riak. Kalau kamu buat macam ni tak dapat pahala. Ni setan juga ni. Setan dia tipu manusia dalam amal. Sedangkan ikhlas itu adalah rahsia Allah SWT. Benda-benda ni kita perintah Allah kita kena buat. Kita jangan fikir riak ke apa ke semua ni. Ini semua ni Allah SWT akan islahkan dengan istiqomah. Buat secara berterusan. Bila kita buat secara berterusan, insya-Allah benda tu jadi darah daging kita. Jadi bulan puasa ni setan ni semua kena rantai. Kalau kita tak boleh buat amal lagi, tu sebenarnya adalah nafsu kita. Nafsu kita ni dah duduk dengan setan ni lebih kurang dalam 11 bulan, sampai dia dah, setan ni kalau dah tak ada kesan hasutan dia tu dah setan pun dah tak risau dah. Nafsu ni dah macam dah terjebak sangat kan. Jadi tu sebab kita kena saling mengingat memperingatkan kan. Mungkin kali ni saya kan, mungkin lepas ni Ija boleh buat lagi kan. Setiap seminggu sekali atau tiap hari Jumaat kan. Mungkin siapa lagi kan. Lepas ni mungkin Din pula kan. Contoh, bagi ingat pun memperingatkan. Kita bukan orang baik pun. Kita bukan baik. Kita tak baik. Tapi kita nak baik, kita kena cerita benda baik. Bila kita cerita benda baik lagi dan lagi, insya-Allah kebaikan tu akan datang. Allah telah hiaskan syurga tahun ni jauh lagi hebat daripada tahun lepas. Jadi kita nak rasa syurga yang tahun ni punya puasa Ramadan jauh lagi hebat daripada yang lepas. Yang lepas lagi hebat daripada tahun sebelum tu. Dan insya-Allah doa supaya tahun depan pun kita dapat Ramadan juga. Ada 2 orang masuk Islam serentak di zaman Nabi, masuk Islam serentak.
Lepas tu satu lagi, seorang pada kawan dia ni masa perang mati syahid. Lepas tu seorang lagi kawan dia ni yang sama masuk Islam tadi, dia mati setahun lepas kawan dia yang mati syahid tadi. Dia meninggal setahun selepas itu. Ada satu sahabat lain telah mimpi yang mati kemudian ni, yang mati biasa ni, masuk syurga lagi awal daripada si mati syahid. Jadi berita ni sampai pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bagi tahu maksudnya lebih kurang, bukankah yang mati kemudian ni dia punya puasa dia lebih sebulan Ramadan? Maksud lebih kurang, bukankah dia punya solatnya lebih 6,000 rakaat lebih banding dengan yang awal tadi yang mati awal kan? Dan sekian-sekian ibadat lebih daripada kawan dia yang awal. Jadi itu sebab kita syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah Rejab dah lepas, Syakban pun malam ni yang last insya-Allah. Esok dah masuk Ramadan. Kita mau masuk Ramadan ni dalam keadaan kita berubah terus kan. Kita bukan kita yang 11 bulan yang biasa ni. Kita bulan Ramadan ni cakap pun kita bertapis kan. Cakap pun bertapis. Kita nak nak tengok telefon pun bertapis kan. Kita kena banyakkan dalam amal. Bayangkan makhluk Allah SWT ni, mereka ni berzikir pada Allah subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semua makhluk Allah berzikir. Ikan-ikan berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Makhluk Allah SWT ni sentiasa dah kadang berzikir. Bila masuk je bulan Ramadan, Allah perintahkan, contohnya ikan-ikan dekat laut, ubah zikir dia dengan memohon keampunan untuk umat ini yang berpuasa. Bayangkan, dah biasa berzikir, Allah perintahkan semua ikan ni punya banyak. Ikan lagi banyak pada manusia. Kita dah ada 8 bilion. Ikan tak tahu berapa bilion kan. Hari-hari orang tahu ikan sikit pun tak susut. Allah yang jadi ikan kan. Allah perintah ikan, istighfar untuk kita ni. Kadang-kadang kita pun tak sempat istighfar bulan puasa ni. Kita bulan puasa ni punya kalut punya sibuk kan. Kadang-kadang patut bulan puasa paling kena kurang sibuk kan. Macam tuan-tuan puan-puan mungkinlah tak sibuk kan. Saya lah jadi sibuk kan. Bulan puasa lagi sibuk. Tak tahulah apa bendanya kan. Banyak sangat kan. Rambut pun jadi putih dah. Ni lagi 3 hari lagi rumah nak bersalin kan. Jadi ni macam-macam jam kepala. Pagi nak hantar anak sekolah menengah tu dia 7 km kan. Punya jauh. Lepas tu nak hantar anak sekolah rendah 3 orang. Lepas tu nak hantar prasekolah lagi 2 orang. Lepas tu nanti 2-3 hari ni kalau esok lusa bersalin nak kena hantar lagi pergi hospital kan. Jadi semua jadi jam. Jadi tuan-tuan perempuan pun memang semua dengan sibuk urusan masing-masing. Tak apa, alhamdulillah. Nabi pun suka orang sibuk dalam urusan masing-masing. Balik letih, Allah tak ampunkan semua dosa kan. Yang penting jangan buat benda sia-sia je. Jangan ada satu masa pun yang kita bazirkan. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah. Kan? Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kita dapat menjalani bulan puasa ni. Kita kena banyak selawat atas Nabi. Kita kena banyak selawat atas Nabi SAW. Kan? Pengorbanan Nabi, sekali Nabi dia naik satu anak tangga, mimbar, lepas tu Nabi kata amin. Lepas tu Nabi naik anak tangga kedua, Nabi kata amin. Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi kata amin. Maksud lebih kurang, bila Nabi dah selesai baca khutbah, Nabi turun, sahabat Nabi tanya, kami dengar 3 kali amin. Ceritakan pada kami. Nabi bagi tahu maksudnya lebih kurang, datang Jibril. Jibril ni siapa dia Jibril? Jibril ni ketua pada segala malaikat. Mendoakan, celakalah orang yang mana dimasuk bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan. Bulan Ramadan datang tapi tak dapat keampunan kan. Allahu Akbar. Kalut sangat. Kadang-kadang nak istighfar pun tak sempat kan. Sedangkan dalam kereta nak sementara pergi kerja, nak jumpa klien, nak pergi hantar anak sekolah, kita boleh istighfar. Kan? Mudah je istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim kan. Dengan istighfar Allah buka rezeki. Dengan istighfar Allah bagi taufik hidayat untuk buat lebih banyak amal. Kadang-kadang kita rasa kita nak baca Quran. Quran keliling bilik ataupun dekat rak buku rumah kita dah banyak. Tasbih pun ada banyak. Tapi bila nak capai tu macam tak boleh nak capai. Nak buka tu dah capai, nak buka tu macam susah. Ulama bagi tahu ini adalah disebabkan kesan dosa. Menyebabkan Allah SWT tak sudi kita dengar. Tak sudi mendengar kita punya baca Quran. Jadi Allah tak perkenankan. Jadi ulama bagi tahu untuk membolehkan kita baca Quran, dalam masa kita nak capai Quran tu kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Nanti insya-Allah Allah akan bagi buka balik. Dia unlock. Dia lock tu pun sebab kita. Sebab kita banyak perkara kan. Kita manusia, kita lemah kan. Jadi kita banyak istighfar pada Allah kan. Kita doa, ya Allah Kau Maha Memerhati. Kami banyak buat salah dan silap kan. Banyak buat dosa dan maksiat. Ampunkanlah dosa kami kan. Kami istighfar dan taubat. Bagilah kami taufik untuk buat amal kan. Bagilah kami taufik untuk baca Quran hari ini kan. Itu sebab bila kita rasa berat dalam amal, kita istighfar pada Allah SWT. Jadi bulan puasa ni sepatutnya semua dosa-dosa kita dia akan delete oleh Allah SWT. Delete kan. Jadi tak ada satu dosa yang akan kita bawa bila masuk bulan Syawal. Habis dah. Selesai. Kosong terus. Macam baby lahir daripada perut mak, dia tak ada dosa kan. Jadi Nabi aminkan doa Jibril bagi orang yang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan. Maksudnya dia memang tak buat usaha apa-apa kan ke arah nak dapat keampunan Allah. Bila naik anak tangga kedua, Nabi kata amin. Iaitu Jibril telah datang dan bagi tahu celakalah kan di kalangan umat kamu yang mana dengar nama kamu tapi tak selawat. Bila kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun selawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kan? Kita nampak kan, ayah kita punya jasa pada kita, ibu kita punya jasa kepada kita. Tapi yakinlah, berganda-ganda lebih berjasa pada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah bersusah payah. Dia telah sanggup dirinya dihina kan. Dia telah sanggup dirinya disusahkan supaya agama datang pada umat ni. Umat ni buat macam-macam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang Arab Badawi kan, dia telah jerut leher Nabi daripada belakang kan, sampai dekat leher dan telah seret Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berbekas kan dekat leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak kalinya dia telah diraup dengan pasir kan, dicampakkan atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Diludah berkali-kali kan. Nabi badan dia punya kuat. Nabi ni dia punya kekuatan dia 70 orang lelaki. Dia punya kekuatannya. Tapi masa dia pergi ke Taif, orang Taif ni telah baling batu begitu banyak pada Nabi sehingga boleh kata hampir keseluruhan badan Nabi ni berdarah. Keadaan macam tu. Malaikat datang lepas Nabi keluar pada Taif untuk binasakan orang Taif. Tapi Nabi mohon keampunan kan untuk orang Taif dan doa supaya anak-anak orang Taif ni dapat hidayat kan. Dan memang anak orang Taif kan, Muhammad bin Qasim dapat hidayat dan telah membawa Islam kepada belah kita kan, belah Nusantara. Belah-belah kita dapat agama Islam. Jadi inilah syukur pada Allah SWT. Nabi SAW, dia berdiri malam. Nabi ni dia tahajud. Dia awal. Lebih kurang 2:30 pagi macam tu Nabi dah mula tahajud dah. 2:30 pagi, 3 pagi waktu kita lah lebih kurang. Dah mula tahajud dah. Sampai isteri Nabi bagi tahu kan, abang lebih kurang maksudnya solat begitu panjang kan. Kaki Nabi ni tumit yang pecah kan. Kaki Nabi sendiri bengkak kan. Nabi bagi tahu, bukankah aku ni hamba yang bersyukur pada Allah SWT. Nabi berdiri begitu lama dalam ibadat qiyamulai dia. Sebenarnya Nabi buat permohonan yang banyak untuk umat ini keselamatan dekat kehidupan akhirat. Itu sebab kita ni kadang-kadang seluruh urusan siang hari ni kita ada banyak permohonan, banyak keinginan bantuan Allah SWT. Sejauh mana kita punya keinginan kepada bantuan Allah SWT, sejauh itulah berkadar terus dengan berapa lamanya kita nak berqiyamulai pada Allah SWT. Kalau kita ada banyak masalah, panjangkan sikit masa kita berqiyamulai pada Allah. Lebihkan sikit daripada mungkin setengah jam, 40 minit, 45 minit. Kita doa pada Allah, semayang 2 rakaat, sekurang-kurangnya. Kalau mampu lebih pun tak apa. Kita semayang. Doa pada Allah, ya Allah aku ada masalah ini, aku ada hajat ini, aku ada perkara ini nak selesaikan, bantulah kan. Anak aku macam ini, anak aku yang ini pula macam ini. Kita bukan boleh bagi anak kita jadi soleh ke anak kita jadi baik. Yang boleh jadikan anak kita soleh, jadikan anak kita zuriat kita baik ni Allah je. Kita buatlah macam mana pun kan. Tapi semuanya di tangan Allah. Sama lah pelanggan ni nak datang pada kita ni bukan disebab kita pandai cakap pun. Allah yang gerakkan hati dia. Jadi kita hantar permohonan pada Allah. Jadi kita cakap sikit je nanti Allah taklah gerakkan kan. Allah datang ke orang ni jadi customer kita, orang ni klien ni jadi customer kita. Ini semua kerja Allah SWT. Jadi ni hebatnya orang Islam.
Sebab bersama usaha dia, banyaknya adalah bantuan Allah SWT. Jadi, jangan lupa kita selawat pada Nabi. Nabi ni sampai dekat akhirat, Nabi nampak kita ni punya kad pengenalan kita apa dia? Kad pengenalan kita ialah anggota wuduk kita bercahaya. Anggota wuduk kita bercahaya. Jangan kita tinggal semayang. Orang yang tinggal semayang ni sah-sah lah dia kan. Kebanyakan masa dia tak ada wuduk. Kan? Orang yang jaga semayang insya-Allah sebelum semayang dia kena ambil wuduk. Barulah semayang dia sempurna, diterima. Jadi kad pengenalan umat ni dekat Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ni daripada orang pertama sampai orang last semua berhimpun kat Padang Mahsyar. Punya ramai. Tapi kad pengenalan kita adalah anggota wuduk kita bercahaya kan. Muka kita bercahaya. Tangan kita bercahaya. Kan? Kepala kita bercahaya kan. Kaki kita bercahaya. Nabi akan panggil kan. Mari kan umatku. Datanglah kepada Telaga Kausar kan. Yang mana sekali kita minum kita tak akan dahaga selama-lamanya. Putihnya air daripada Telaga Kausar ni lagi putih daripada susu kan. Banyaknya cawan dekat Telaga Kausar ni lebih banyak daripada bintang di langit kan. Allahu Akbar kan. Semua Nabi ada telaga dia. Tetapi telaga dekat Padang Mahsyar yang paling besar sekali ialah Telaga Kausar Nabi SAW. Siapa yang akan pergi minum tu? Tuan-tuan, puan-puan dan saya lah. Kita berhajat lah untuk kita minum. Kita sementara tunggu dekat situ. Nanti Allah panggil lah nama kita. Kan? Azmi contohnya kan. Ija kan Allah panggil. Na'i kan. Masa tu kita akan diiringkan kan dengan malaikat untuk pergi ke tebing Titi Sirat kan. Tu sebab Nabi satu masa Nabi ni dia didatangkan ayat 70 71 surah Maryam kalau saya tak silap. Bila ayat ni turun pada Nabi nangis begitu dahsyat dekat dalam masjid sampai tak ada siapa pun sahabat-sahabat besar yang boleh pujuk. Selalu sahabat besar mampu pujuk. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu boleh pujuk, Umar radhiyallahu anhu boleh pujuk, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu boleh pujuk. Tapi kali ni Nabi nangis, tak ada siapa boleh pujuk. Sehingga kan pada masa ni Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha telah dipanggil kan untuk pujuk ayah dia kan. Nabi menangis begitu dahsyat sekali sebab dalam ayat tu mengatakan bahawa umat ini terpaksa berdepan dengan neraka sebelum masuk syurga. Berdepan dengan neraka maksudnya akan melintas Titi Sirat. Nabi punya risau keadaan saya macam mana nak lintas Titi Sirat, anak-anak kita macam mana nak lintas Titi Sirat, lebih daripada kita risau diri kita nak lintas. Dahsyat. Kita pun tak pernah menangis macam mana Nabi menangis risaukan kita kan. Sahabat Nabi, mereka banyak belajar dengan Nabi, mereka banyak nangis kan. Seorang sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau saya tak silap, dia amalan dia suami isteri, kita pun boleh amal juga. Sahabat Nabi, amalan dia boleh kata hampir sama untuk yang keluarga. Dia akan gerak isteri dia. Kalau isteri dia awal, isteri dia akan gerak dia untuk sama-sama bangun tahajud. Mafhum hadis maksud lebih kurang suami yang kejutkan isteri kan untuk bangun tahajud. Sampai kadang-kadang terpaksa renjiskan air kan. Kejutkan dengan kasih sayang ataupun isteri yang awal dia bangun dan dia renjiskan air kan untuk kejutkan suami. Untuk sama-sama berqiyamul tahajud. Allah merahmati pasangan ni. Allah merahmati pasangan ni. Begitu juga sahabat Nabi tadi. Kan sahabat Nabi tadi dia bila dah selesai bertahajud bersama suami isteri kan, lepas tu sama-sama doa, isteri dia telah menangis, si suami pun telah menangis. Jadi si suami tanya isteri, sebab apa kamu menangis? Isterinya bagi tahu, saya mengenangkan bagaimana saya dan kita, anak-anak kita dapat lintas Titi Sirat dengan selamat. So dia tanya pada suami dia pula, abang menangis sebab apa? Dan suami dia bagi tahu, saya pun risau perkara yang sama macam mana saya, kamu dan anak-anak kita dapat lintas Titi Sirat dengan selamat kan. Hari ni semua orang risau macam mana hari ni kan. Bagus juga risau tu, pelajaran lah. Ini nak kerja apa. Risau tu bagus tapi jangan sampai risau kehidupan akhirat ni tak ada kan. Bila ada risau kehidupan akhirat, kita punya kerja kat dunia ni, kita kerja apa-apa kita kerjalah. Kita kerja insurans ke, kita kerja pejabat ke, petani ke, peladang, kerja kita akan jadi kualiti. Sebab kita rasa Allah memerhatikan kita kan. Kita tak ada nak buat benda-benda yang tak patut. Orang berniaga tak berani dia nak orang berniaga ni dia memang malas dia. Kalau dia ada barang dia barang yang rosak, dia tak boleh duduk dalam barang yang elok.
dia kena asingkan barang yang ataupun rendah kualiti, dia kena asingkan dan dia ada harga yang lain yang lebih rendah. Dia bukan dia boleh duduk sekali. Tu dia punya muamalat. Dia tak boleh tipu dalam timbangan. Sehingga dalam Quran pun ada ayat kan. Allah mencela orang peniaga yang mana dia mengurangkan timbangan kan. Surah Al-Mutaffifin, tak silap saya. Lebih kurang kan. Jadi inilah keadaan dia. Jadi Nabi SAW sampai dia dah lintas titik sirat pun dia masih menunggu umat ni lintas titik sirat. Ya Rabbi salim salim, Ya Rabbi salim salim. Dia tengok Azmi lintas titik sirat. Dia tengok kita lintas titik sirat. Dengan harapan dia doa supaya kita dapat lintas dengan selamat. Titik sirat kan, bawah dengan api menyala dengan titik yang halus kan. Harap kita boleh lintas macam pesawat kan. Laju macam kilat ni dia ikut atas. Maksudnya dia tak touch titik tu. Sebab titik tu dia sangat halus dan begitu banyak galak pengkait kan. Macam sabit akan tarik masuk ke gaung neraka kan. Tapi siapa yang melintas sepantas kilat, dia akan meluncur di sebelah atas kan. Laju je. Sampai dia bagi tahu pada malaikat. Bila kita nak lintas titik sirat, malaikat kata tengok belakang. Dah selesai dah lintas titik sirat. Ni bagi orang yang mana dia tak melewat-lewatkan semayang. Itu sebab kita semayang jangan lewat. Kalau masuk waktu asar, segeralah kita asar. Masuk waktu maghrib, segeralah maghrib. Waktu subuh tu, tambah kita nak bulan puasa, dah lah kita dah kita pergi bersahur. Kita dah bersahur dah bangun sahur. Janganlah kita pergi tidur pula kan. Kita dah sahur, dah selesai sahur, dah waktu imsak tu, kita bacalah Quran. Bagi orang lelaki boleh siap-siap pergi ke masjid kan. Kita semayang dekat semayang berjemaah kan. Kita buat amal kan. Jadi insya-Allah subuh kita dapat awal, bukan sekat awal. Semayang kita daripada rumah orang lelaki kan, kita ambil wuduk sempurna, kita bergerak ke masjid, sepertinya ganjaran Allah bagi orang pakai ihram nak pergi haji. Setiap langkah kita langkah nak pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah gugur dosa, Allah naikkan darjat dekat akhirat. Sampai dekat masjid, kita semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh, kelebihan dia macam kita lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Sedangkan 2 rakaat itu lebih kurang dalam 4 minit setengah. Saya kira lebih kurang 4 minit setengah. Tapi ganjaran dia bukan lebih baik daripada dapat Ferrari ke, lebih daripada Lamborghini kan. Kadang-kadang orang gila kan benda-benda ni kan. Kadang zaman sekolah dulu orang cerita benda-benda ni. Saya tak suka langsung orang cerita benda-benda ni kan. Benda-benda ni lama-lama perosak juga kan. Jadi kita mau dunia seisinya tak boleh lawan dengan 2 rakaat sembahyang sunat qabliyah subuh. Kita sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat sembahyang subuh. Lepas tu bila dah ikamat kita sembahyang subuh berjemaah. 2 rakaat sembahyang subuh kan, Allah SWT berjemaah, Allah bagi ganjaran sepertinya sepanjang malam kita ibadat. Dan kita buat dalam bulan Ramadan, Allah ganda 70 kali sembahyang subuh. Dan sepanjang malam satu subuh tapi dapat 70 malam punya ibadat. Apa punya untung kita. Jadi kita mau macam ni, mau ihtisab kan. Mafhum hadis maksud lebih kurang kita kena menjalani bulan Ramadan ni dengan ihtisab. Sekarang ni kita banyak yakin dengan janji orang ni, yakin dengan janji ni. Tapi yakin kita pada Allah kita kena bina kan. Mau yakin dengan janji Allah SWT. Allah yang nak bagi benda ni. Jadi insya-Allah bulan Ramadan ni kita buat yang terbaik. Syaitan semua dah kena rantai dah. Dah tak ada masalah dah. Jadi insya-Allah daripada awal bulan puasa kita set. Dan esok pun waktu malam dia kalau ikut dari segi niat, kita boleh niat untuk keselamatan kita niat untuk 1 bulan. Dan tiap-tiap malam tu kita kena niat juga. Untuk mazhab Syafi'i tiap malam kita niat juga. Okey? Jadi 2, double sekali kita buat. Double protection kan. Jadi kita kena niat. Sebab orang amal kita dengan amal orang yang bukannya orang Islam, bezanya niat. Bezanya niat. Kita pergi kerja, mereka pun pergi kerja juga. Tapi beza kita dengan mereka apa dia niat. Kita niat kita kerana Allah, untuk dapat rezeki yang halal, untuk sara keluarga dengan rezeki yang berkat kan. Jadi walaupun kita pergi kerja, mereka pun pergi kerja, tapi kerja kita jadi ibadat. Tapi tanpa niat, dia jadi adat. Adat tak dapat pahala. Adat tak dapat pahala. Jadi kita kena niat kan. Nak tidur malam pun sama. Nak tidur malam kan. Allahumma bismika amutu wa ahya. Jangan lupa malam tidur, jangan lupa ambil wuduk. Kita kalau yang wanita ada uzur pun ambil je wuduk. Tak apa. Ambil je wuduk. Orang yang tidur ada wuduk,
Orang tidur ada wuduk. Wuduk awal lah. Kalau masa kita tidur memang wuduk kita batal. Tapi yang penting awal tu kita ambil wuduk. Malaikat akan menemani kita sepanjang kita tidur kan. Dan bila kita terjaga je, bila-bila waktu masa kita tidur tu, malaikat tu siap-siap dah nak amin doa apa yang kita nak doakan. Dan katakan tertidur kan, tidur pukul 11, tiba-tiba lah pukul 1 terjaga kan. Nak bangun tahajud macam rasa awal sangat. Jadi kita terjaga sekejap, kita turun niat, ya Allah kerja aku ni tak selesai, ya Allah aku nak anak aku macam ni, ya Allah aku punya kesihatan aku macam ni, aku punya urusan aku macam ni, kau mudahkanlah. Malaikat tadi yang teman kita terus amin. Tapi orang tidur tak ambil wuduk, dia tak dapat ni. Dia tak dapat ni. Dah lah malaikat tak teman dia, malaikat tu pun tak doakan kalau dia terjaga kan tengah malam kan. Jadi insya-Allah kan. Jadi kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita amalkan sunnah Nabi, kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya. Kita baca qul wallahu ahad. Lepas tu kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu kita baca qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu kita hembuskan tapak tangan. Hembus kan. Hembus tapak tangan, sapu satu badan. Lepas tu baru kita tidur. Jadi insya-Allah Allah SWT bagi kebaikan yang besar kan. Allah bagi kebaikan yang besar. Niat bangun tahajud. Niat bangun tahajud. Kalau dah kata tak terbangun tahajud kan, sedar azan subuh, janganlah macam tu. Kita tak dapat sahur kan. Tapi katakan kita bangun tahajud, kalau bulan-bulan lain kan, kita jaga-jaga azan subuh, kita dapat pahala tahajud sebab kita niat. Tapi kalau kita tak niat, kita tak dapat. Jadi mahalnya orang Islam ni sebab niat. Kita keluar rumah, itu sebab keluar rumah kadang-kadang kita masih nak start kereta ke nak keluar pintu, terus pegang tangan dekat hati kan. Ya Allah, apa niat aku kan. Sebab kita nak kuatkan niat kita ni. Kalau tidak dia jadi rutin. Siapa pergi kerja? Sebab semua orang pergi kerja, aku pergi kerja lah. Itu jadi rutin lah, jadi adat. Jadi kita mahu macam tu. Jadi supaya kita lagi dekat dengan Nabi. Sama juga bila kita makan, kita kena niat kan. Makan ni supaya kita ada kekuatan untuk taat perintah Allah. Kita makan tangan kanan, minum tangan kanan kan. Setengah orang kadang-kadang dia makan tangan kanan, minum tangan kiri. Tak boleh kan. Minum pun kena tangan kanan. Kalau lah kata kita ni biasa kan minum tangan kiri biasa, kita kena letak cawan ni tangan kiri, tapi yang bawah ni kita kena letak tangan kanan. Bila cawan ni dah sampai kat bibir, tangan kiri ni kita lepaskan. Kita minumlah, tangan kanan ni tolak kan, naik ke atas. Tapi kalau bagusnya biar makan tangan kanan, minum tangan kanan. Basuh kita buang air kecil, basuh air besar, dua-dua kita guna tangan kiri. Apa nak masuk dalam mulut, guna tangan kanan, apa keluar daripada badan, kena tangan kiri. Sempurna dah Nabi ajar kan. Jadi insya-Allah Allah SWT bagi kita hampir dengan Nabi. Bukan setakat kita selawat pada Nabi, sayang pada Nabi. Amal Nabi ni pun kita nak belajar hidupkan dalam diri kita kan. Jadi insya-Allah kita jadi cinta dengan Nabi. Nabi bagi tahu maksudnya lebih kurang, barang siapa amalkan kehidupan aku, dia tanda cinta pada aku kan. Barang siapa cinta pada aku, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Kita masuk bilik air, tiba-tiba masuk bilik air, tandas ni masuk kaki kanan. Terus kita tarik tangan kaki kanan tu keluar kan. Keluar kaki kanan, masuk kaki kiri. Itu tanda cinta pada Nabi. Tapi kalau tak ada rasa perasaan ni, kita masuk pun kita tak perasan. Tangan kaki kanan ke kaki kiri kan. Kita pun tak perasan. Ada tak alas, ada slipper ke tak ada ke, kita pun tak ambil endah kan. Itu rugi. Yalah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT muliakan, seluruh kehidupan kita ni ada 3 amalan yang memang dah ikhlas. Ada 3 amalan memang dah ikhlas. Kita cuba nak bagi tak ikhlas tapi tetap dia ikhlas. Kan? Pertama adalah buang air kecil dengan air besar kan. Amalan masuk tandas ni. Memang dia akan jadi ikhlas walaupun kita tak nak bagi ikhlas. Jadi alangkah ruginya kita masuk bilik air kalau kita masuk ikut keadaan kita yang kita tak ikut macam mana Nabi buat kan. Masuk bilik air kaki kiri kan, ada alas kepala, tutup kepala kan, ada alas kaki iaitu slipper kan, kita duduk ataupun mencangkung kan, duduklah kan, duduk kan, dan kita jangan lihat najis atau kemaluan. Selesaikan apa semua dan pastikan kita keluar lebih bersih daripada masa kita masuk. Keluar tandas dengan kaki kanan. Masa nak masuk tadi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bila keluar tandas baca doa ghufranaka alhamdulillahillazi azaba anni wa azza wa afani. Mudah aja, kita dah hafal dah masa tadika dulu kan.
Jadi inilah kehidupan Nabi SAW. Tanda kita cinta pada Nabi kan. Pakai baju kita masuk sebelah kanan dulu, tengok cermin, baca doa tengok cermin. Keluar rumah baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masuk kenderaan kaki kanan baca bismillah. Bila kita duduk baca alhamdulillah. Kenderaan bergerak kita baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu benda perjalanan, tengok nampak je masjid, kita selawat. Lalu dekat jambatan kita baca doa ya Rabbi salim salim. Sampai je destinasi pejabat ataupun kampung ataupun kita kembali ke rumah kita, sempadan tempat yang kita nak tuju, masuk je kita baca doa masuk kampung. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma zuhna janaha wa habibna ila ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Jadi orang tempat tu jadi kasih pada kita dan kita pun jadi kasih pada orang tempatan sana kan. Masuk dapur pun sama kan. Kita selalu masak kan untuk keluarga kan, pegang pisau baca doa fazabahuha wa makadu yaf'alun. Kacau makanan lawan jam kan. Kacau dalam gulai dan sebagainya baca doa laisalaha min dunillahi kasyifah. Kita nak semua amal kerohanian ni dia jadi cahaya kan. Imam Malik rahmatullah alaih dapat surat daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i nak bagi 100 soalan pada Imam Malik. 100 soalan. Jadi Imam Malik akhirnya jemput Imam Syafi'i datang. Jadi bila Imam Syafi'i datang, Imam Malik jamu dia makan. Keluarga perempuannya sediakan makanan dan hidangkan. Jadi Imam Malik pun jemputlah Imam Syafi'i. Makanlah. Tapi Imam Syafi'i makan punyalah banyak. Biasanya tertib alim ulama, mereka tak boleh bukan tak boleh, mereka tak akan makan banyak. Tapi apa jadi Imam Syafi'i makan telah habis dia minta tambah lagi, habis dia minta tambah lagi. Allahu akbar, kita pun tak faham kan. Lepas tu Imam Malik minta Imam Syafi'i bermalam dekat rumah dia pasal dia sampai pun dah lambat. Jadi dah sampai waktu malam, lepas Isyak dia bagilah satu bekas air untuk wuduk, mana tahu dia nak bangun tahajud dengan kayu sugi kan. Dia bagi untuk persiapan ibadat qiyamul Imam Syafi'i. Jadi apa jadi dan dia Imam Malik ada satu orang pembantu. So pembantu ni menemani Imam Syafi'i kan. Dan lihatlah apa amalan Imam Syafi'i pada malam tu. Imam Syafi'i sampai ke subuh rupanya air yang dibekalkan untuk wuduk tu boleh tak guna. Maksudnya dia, sepanjang malam tu keadaan Imam Syafi'i ni dia cuma berbolak balik badannya. Dia berbolak ke kanan, berbolak ke kiri. Pada esok pagi ni ada 100 soalan ni. Dia nak tanya pada guru dia Imam Malik rahmatullah alaih. Nak tanya kan. Jadi bila pagi tu Imam Malik ditegur oleh Imam Syafi'i. Itulah kamu kan. Aku dapati kamu masa makan tadi kamu makan dalam keadaan yang banyak kan. Sehingga kamu tak bangun untuk ibadat kan. Ibadat qiyamul lail. Imam Syafi'i bagi tahu pada Imam Malik rahmatullah alaih, dia bagi tahu, wahai tuan guruku, semasa makan aku telah dapati makanan yang dihidangkan pada aku. Makanan itu penuh dengan nur kerohanian. Nur, cahaya kerohanian yang mana aku kutip cahaya ni sebanyak mungkin. Bayangkan keluarga wanita Imam Malik masak dengan begitu banyak berzikir pada Allah. Dia tak nyanyi. Dia tak berdandut kan. Dia tak berhindustan kan. Dia masak dengan zikir, masak dengan zikir, doa, masak dengan tilawah, kan, baca Quran kan. Allahu akbar. Sehingga masakan dia, makanan tu jadi begitu bercahaya. Dan Imam Syafi'i nampak cahaya tu sebab dia habis sepinggan, dia minta lagi sepinggan. Habis sepinggan, dia minta lagi sepinggan. Dia nampak tu cahaya. Allahu akbar kan. Nah, jadi insyaAllah kita pun sama kan. Lepas pada ni, sibuk macam mana pun kita usahakan supaya kita masak juga kan. Untuk anak-anak kan. Supaya hati mereka jadi lembut kan. Hati mereka ni dah rapat dengan kita. Bukan tak boleh ambil makan luar. Nak ambil lah kan. Jadi jangan sampai tak ada langsung air tangan kita kan. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan ni orang yang baca Quran berzikir. Kita tak tahu orang yang masak kat luar tu macam mana kan. Keadaan ehwal dia. Niat orang berniaga pun biasanya untuk dapatkan pendapatan kan. Untuk dapatkan duit. Beza dengan tuan-tuan perempuan yang masak sediakan makanan untuk keluarga. Memang nak anak-anak jadi soleh-solehah kan. Membaca Quran kan. Boleh hafal Quran. Banyak jadi orang yang banyak khidmat pada keluarga. Jadi kita masakkan untuk ni. Dan pada masa malam tu Imam Syafi'i kata, walaupun aku ada 100 soalan,
disebabkan kesan makanan yang aku makan yang disediakan oleh ahli keluarga kamu ni, wahai Tuan Guruku Imam Malik, setiap kali aku bolak-balik badan aku, satu masalah agama selesai. Aku bolak-balik lagi, masalah kedua selesai. Aku bolak-balik yang ketiga, masalah ketiga selesai. Sehinggalah masalah ke-100 sudah dekat-dekat azan subuh. Allahu Akbar kan. Disebab makanan tu masalah agama ni, dia punya persoalan dalam kepala ni Allah selesaikan. Allahu Akbar kan. Jadi kita dalam kepala ni macam-macam benda kita ni kan. Macam-macam perkara dalam kepala kita ni. Kita nak tak faham lah, kita tak tahu lah kan. Jadi sebenarnya kesan makanan insya-Allah Allah Taala akan selesaikan. Jadi inilah amalan Nabi SAW penuh kerohanian kan. Nur cahaya kan. Kita sayang dengan Nabi SAW. Yang ketiga, bila Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi bagi tahu amin kan. Jadi pada masa tu Jibril telah dia telah doa kan. Nabi Jibril telah doa. Allahu Akbar. Panjang dia punya ni. Binasalah seseorang yang kedua-dua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada mereka telah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk syurga. Maka Nabi berkata amin. Jibril doa macam tu tau. Maksudnya ibu ayah kita ni adalah sebenarnya kunci syurga untuk kita. Itu sebab tidak adanya mereka sebenarnya hilangnya kunci syurga untuk kita kan. Jadi sementara mereka tengah ada ni, kita kena sayang mereka. Kita kena muliakan mereka, kita kena hormat mereka. Kita jangan terkilan dengan mereka, kita layan mereka. Kita jangan meroyan dengan mereka. Biarlah mereka nak nasihat kita, biarlah mereka nak marah kita, kita menangkan mereka kan. Buat yang terbaik khidmat untuk mereka. Sayangilah mereka kan sementara mereka tengah ada kan. Doa pada Allah, ya Allah kan, kasihanilah ibu ayah kami ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami semenjak kami masih seperti kami semasa kecil dahulu kan. Seperti kami masih kecil dahulu. Tahu tak sebab apa? Dia kalau ikutkan dari segi istilah doa ni, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami. Dah cukup dah. Kalau ikutkan dah cukup dah. Tapi sebab apa ada perkataan seperti mana kami masih kecil? Sebab apa? Contoh Contohlah kan. Anak saya kan. Anak tuan-tuan, puan-puan semua bagus. Anak saya contoh. Saya ada handphone kan. Ada handphone. Tiba-tiba anak saya yang kecil ni, umur lebih kurang 6 bulan, umur setahun ni, dia tiba-tiba dia ambil, lepas tu tak macam mana jatuh, skrin pecah, rosak kan. Skrin pecah, rosak. Dah lah mahal kan. Berapa ribu punya telefon kan. Semua benda dalam tu, kontak, ija apa semua dalam tu, habis. Semua hilang tu WhatsApp semua dalam tu, dah tak sempat nak apa backup. Habis semua kan. Kerja pejabat semua dalam tu. Oleh sebab anak yang membagi rosak ni, di umur dia 6 bulan, setahun, saya akan cakap apa? Marah-marah jugalah, tapi lepas tu, tak apalah. Kan? Tak apalah kan. Cuba bayang kalau anak saya tu umur 16 tahun. Tadi 6 bulan kan. 16 tahun kan. Dia ambil telefon saya, tiba-tiba rosak. Siap-siap kena tibai lah. Silap kena tibai lah. Ada setengah bapak tu, kan, anak dia bagi apa, calar kereta, tercalar kereta baru kan. Dia pukul tangan anak dia, sampai anak dia, tangan anak dia lumpuh. Saya pernah baca berita sekali, lumpuh tangan anak dia. Punya sayang kereta sampai macam tu. Anak dia dah besar lah. Tapi kalau anak dia umur 6 bulan, takkan dia sanggup buat macam tu kan. Takkan dia sanggup. Anak 6 bulan, umur setahun ni dia marah, pukul sampai lumpuh ataupun halau pada rumah. Tapi kalau umur anak 16 tahun, saya silap boleh kena halau. Kalau apa-apa benda yang ayah dia, benda yang dia sayang, benda tu rosak kan. Jadi tu sebab, ya Allah, kasihanilah ibu ayah kami seperti mana mereka kasih pada kami masa kami kecil. Jadi kita ni seolah-olahnya kecil di sisi Allah. Memang daripada bangun tidur balik banyak sangat salah kan. Supaya macam mana orang tua tadi dengan anak yang kecil tadi memang salah. Tak apalah. Macam itulah. Kita harap Allah Taala kira macam lebih kurang kan. Tak apalah. Tapi kalau besar tak kan. Kalau besar dia jadi lain lah. Jadi itu sebab kita doa tu, kita mau faham doa tu. Ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih pada kita masa kita kecil kan. Jadi sayang mak ayah kita kan. Jadi mak ayah kita ni dia sebenarnya
dia perlukan kita kan. Kita tak banyak masa kita boleh Zoom kan dengan mak ayah kita kan. Macam saya hari-hari pun saya bagi masa untuk telefon mak ayah kan. Hampir setiap hari kan telefon mak ayah. Minta mereka doa. Mak kita punya doa sangat kuat kan. Minta mak kita doa. Kita boleh meluah apa-apa saja dengan mak kita. Cuma mak kita kalau ada apa-apa luah kita dengar kan. Sampai mereka sempurna kan. Mereka punya luahan kan. Jadi insya-Allah kan. Selalu doa pada Allah malam hari untuk mak ayah. Tiap-tiap waktu semayang doa dan malam hari doa. Ya Allah panjanglah umur mak ayah kan. Ya Allah bagilah kami dapat berbakti pada mak ayah. Sihatkanlah mak ayah, berkatkanlah mak ayah kan. Mudahkanlah urusan mak ayah. Jadi insya-Allah dah sejam lebih dah ni. Jadi itulah Allah SWT sayang semua kan. Semoga Allah SWT berkatkan kita bulan puasa tahun ni. InsyaAllah kan. Allah SWT bagi kebaikan yang besar. Allah SWT bagi rahmat. Allah bagi kasih sayang pada kita untuk tahun ni. Dan Allah SWT datangkan begitu banyak curah hujan rahmat pada kita. Allah SWT jauhkan wabak ni daripada kita kan. Harap-harap raya tahun ni kita boleh balik kampung kan. Dah lama tak balik kampung ni. Harap sangatlah. Saya ni dengan sempadan Perak ni lebih kurang 500 meter je rasanya. Nama taman saya ni Taman Sempadan. Keluar taman ni terus masuk Perak. Jadi saya ni adalah Perak Utara Selatan Pulau Pinang. Tapi oleh sebab belah saya ni adalah garis sempadan jatuh di Pulau Pinang, saya tak boleh lintas ke Perak. Itu masalah dia. Jadi harap sangatlah boleh melintas kan. Jadi insya-Allah kita doa kan. Jadi insya-Allah azamlah. Semua azam insya-Allah bulan puasa ni kita khatam Quran boleh insya-Allah. Boleh ya? Azam. Kita boleh buat tadarus dengan anak kita. Saya ada anak saya masa umur 5 tahun dia dah khatam 30 juzuk. Masa 5 tahun dia dah khatam 30 juzuk. Masa dia habis 4 tahun dia dah habis Iqra 6. Dia habis Iqra 5 tahun dia dah mula baca. Lepas tu kita bagi masa lah maghrib isyak. Biasanya kita maghrib isyak ni masa kita bagi yang kualiti lah dengan keluarga. Macam saya, keluarga saya ni ni semua dah tidur dah ni. Isyak je, lepas isyak semua tidur kan. Cuma semua saya ada program saya tak tidur lah. Saya pun tidur juga lepas isyak. Lepas isyak tak ada dah buka TV ke apa, tak ada dah. Maghrib lepas isyak tu semua sama dengan mak ayah. Kita duduk tengok dia ngaji, dia buat siap kita sekolah, siapkan jadual-jadual untuk esok apa semua. Habis je semua isyak, semua tidur kan. Jadi insya-Allah berkat masa kan. Tidur 1 jam sebelum pukul 12, dia punya kualiti dia macam 2 jam. Contohlah kita tidur pukul 11 kan. 11 sampai 12 walaupun 1 jam dia adalah kualiti dia 2 jam. Lepas pukul 12 1 jam adalah sama dengan 1 jam. Dia punya kualiti dia. Itu sebab kalau kita tidur awal katakan masa-masa lain kan pukul 10 kan, masa bulan puasa lepas habis tarawih apa semua, tak payahlah tengok TV, tengok wrestling ke tengok bola kan. Kita terus tidur kan. Terus tidur. Cukup-cukuplah, bulan-bulan lain tak apalah kan. Kita nak tengok tapi bulan Ramadan ni kita sebab dia tetamu tau. Dia datang, dia macam CCTV tau. Dia ni Allah hantar jadi tamu datang. Dia duduk dekat kita. Lepas tu habis 10 hari dia akan bagi laporan pada Allah. Jadi kita naklah dia bagi laporan yang best-best kan. Kalau ada masa lapang lagi, masa ni lah kita boleh baca apa ataupun kita dengar kisah-kisah para nabi, para rasul. Tadi 25 nabi rasul tadi kita dapat dah sikit. Tuan-tuan perempuan pun dah ada dah dia punya ilmu dia. Jadi insya-Allah kita ajar anak kita antara maghrib lepas sembahyang maghrib kan bagi salam, lepas tu kita latih anak kita doa lepas sembahyang. Kita latih dia. Along baca doa lepas sembahyang. Kalau dia tak reti pun baca doa Rabbana Atina pun tak apa. Jadi insya-Allah kita dapat dengar. Lepas tu kita pun boleh doa. Kita doa bahasa Melayu. Ya Allah kan, apa yang kita nak minta daripada Allah untuk anak-anak kita sebut nama anak. Ya Allah, saya nak anak sulung saya macam ni, ya Allah. Dia pun ada depan kita. Oh, abah aku nak macam ni, mak aku nak macam ni. Dia pun amin kan. Ya Allah, nak angah pula macam ni, ya Allah. Ya Allah, nak yang nombor 3 ni macam ni, ya Allah. Ya Allah, nak pasangan aku macam ni, ya Allah. Janganlah malu kan. Bukan payah nak doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Jadi pasangan akan amin kan. Amalan doa, seorang doa yang lain amin ini adalah amal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat doa, seorang sahabat amin kan. Tak silap saya Khalid bin Walid dia akan berpasangan dengan Anas bin Nadar radhiyallahu anhu kan. Semasa dalam perang Uhud, seorang doa, seorang amin. Orang ni doa, orang ni amin kan.
Jadi Allah kabulkan. Dua-dua ni permintaan Allah kabulkan. Jadi insya-Allah bulan puasa ni kita jalani kehidupan yang baik. Allah berkatkan semua insya-Allah. Di kelapangan yang ada insya-Allah bulan puasa ni, tuan-tuan perempuan katakan waktu bangun qiyamulai, bangun tahajud dan doa tu, selitlah nama saya kan. Saya ni nama kan susah sangat nak ingat. Panggil Yub kan. Ya Allah bagilah Yub USM tu ya Allah, mudah urusan dunia akhirat, jaya dunia akhirat. Dia dengan anak beranak dia. Amin. Itu je. Selitlah nama saya dan saya akan selit nama tuan-tuan perempuan semua insya-Allah. Itu je insya-Allah. InsyaAllah. Ya Allah, Tuanku terima kasih. Allah terima kasih. Aduh, hai. Banyaknya pengisian kita malam ni. 1 jam 6. 1 jam. 1 jam lebih. Kalau kita tak ada orang yang catat masa Alhamdulillah sebenarnya saya punya nota banyak. Kalau kita pergi majlis ilmu kena salin nota. Saya tak tahulah yang lain tu ada salin nota ke tak ada salin. Saya lupa pula nak pesan tadi. Tapi malam ni kita boleh simpulkanlah. Terima kasih sangat-sangatlah Yub. Panggil Yub Saya pun baru tahu anak dia nak masuk yang ke-9. Ui. Selalunya saya dengan wife dia panggil Kak Yong juga. Kita berlumba-lumba. Gitu. Tapi saya dah stop lah production. Kita belajar banyak perkara malam ini. Kita belajar tentang satu yang saya tertarik ialah pasal 3 beg tu. So kita sama-sama lah. Beg apa? Beg rahmat, beg keampunan dengan beg untuk apa? Kelepasan daripada api neraka. So kita pun rasanya pun masa ni pun sangat mencemburui kita. Yomeh dah waktu tidur dah ni. Kan? Okay. So nak buka ada apa-apa soalan tak? Kalau ada apa-apa soalan saya buka 1 soalan, 2 soalan, 3 soalan saja. 3 soalan lah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Zila, Ikin. Tadi dah bagi tahu salah silah apa? Salah silah Nabi semua everything kan? Ya Allah ya Tuhanku. Saya pun saya tahu Nabi Adam kami laju jawab. Yang lain tu dah tak tahu dah ke laut dah. Kebil-kebil. Ada yang Google, ada yang apa kan? Rasanya kita kena take note benda ni. Benda yang very simple. Saya pun ada juga kenalan yang meletakkan topi di luar bilik air. Topi dia banyak, dia gantung. Jadi kita tanya, buat apa topi ni? Oh, setiap kali masuk toilet dia akan pakai topi. Itu sunnah tadi kan. So kita tutup kepala kita masuk bilik air. So macam rumah dia memang dia letak topi kat sebelah bilik air dia. Dia gantung banyak-banyak. Alright. So, ada apa soalan? Ada apa? Kita buka soalan. Tak ada InsyaAllah kalau ada nanti PM tepi, kita boleh PM lah kepada kita doa kita doa tutup Okay, so untuk menutup majlis ini kita mintalah kepada Yomeh untuk bacakan doa penutup. Memimpin bacaan doa penutup pada majlis ilmu pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya zal khatimatin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hannan, ya mannan, ya badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu ayah kami ya Allah, ampunlah dosa orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkanlah dosa zuriat-zuriat kami ya Allah, ampunkanlah dosa adik-adik kami ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa saudara kami ya Allah, ampunkanlah dosa cikgu-cikgu kami ya Allah, ampunkanlah dosa ustaz-ustaz kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunkanlah dosa rakan sekerja kami ya Allah, ampunkanlah dosa umat seluruh alam ya Allah, kekalkanlah nikmat iman dan Islam pada kami semua ya Allah. Akhir kalam kami kau anugerahkanlah ucapan la ilaha illallah, mudah dan jayakanlah ya Allah urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jauhlah kami daripada malapetaka, jauhlah kami daripada wabak penyakit ya Allah, jauhlah kami daripada kesukaran, jauhlah kami daripada kemalangan, jauhlah kami daripada kerugian, jauhlah kami daripada apa-apa bencana ya Allah, dunia lebih-lebih lagi akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab kubur, azab mahsyar ya Allah, hisab kami hisab yang mudah ya Allah, beratkanlah timbangan amalan sebelah kebaikan ya Allah. Ya Allah, bagilah kami dapat minum air telaga kawasan Nabi SAW ya Allah. Bagilah kami buku catatan amal tangan kanan ya Allah, lintas titik sirat sepatah sekilat ya Allah. Masuklah kami dalam syurga Firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, apalah seronoknya syurga ya Allah kalau ada di kalangan kami, dari kalangan kaum kerabat kami